qawluhu wal ilmu al-muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilat. Seterusnya sifat yang ketiga daripada sifat ma'ani yang tujuh ialah ilmu. Qawluhu wal ilmu hiya sifatun wujudiyatun qa'imatun bidhatihi ta'ala tata'allaqu bisyai'i 'ala al-wajhi al-ihatati 'ala ma huwa bihi duna sabqi khaba'i. Ilmu ialah sifat yang wujudiyah, sifat yang bangsa ada. Sifat yang bangsa ada, sifat wujudiyah qa'imatun bizatihi ta'ala, yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada di Tuhan, ada di Tuhan. Tata'allaqu, tukah dia, bentuk ta'alluq dia, tata'allaqu bisyai', berta'alluq ilmu ini dengan sesuatu. Ala wajhi ihata, atas jalan yang meliputi, menyeluruh, meliputi. Ala ma huwa bihi, ia di atas barang yang adalah ia, di atas ia adalah ia dengannya. Maksud meliputi ilmu atas sesuatu. Ala ma huwa bihi, yakni ala haqiqatihi, di atas hakikat sesuatu itu. Kalau benda itu pedah, pedahlah ia. Kalau benda itu masih, masihlah ia. Berta'alluq secara meliputi, di atas jalan meliputi, mengikut ma huwa bihi, ay ala haqiqatihi, duna sabqi khafa'i, tanpa terdahulu oleh tersembunyi. Jadi itu ta'rif ilmu yang dibawa oleh Imam Al-Bajuri. Sifat yang bangsa ada, maknanya ini sifat adalah yang ada pada zat Allah, yang berta'alluq dengan sesuatu atas jalan meliputi, tahu sekeba-sekebi, meliputi atas barang yang adalah ia dengannya, mengikut hakikat sebenarnya, tanpa terdahulu oleh tersembunyi. Nombor hasyiah nombor 1, dia kata tata'allaqu bisyai', tata'allaqu bisyai' la'alla al-murad bi kulli syai'in mawjudin aw ma'dum, dengan setiap yang mawjud atau ma'dum. Jadi syai' itu semua bangsa tak kira lah, syai' yang mawjud ataupun ma'dum. Sebab wa indana anna syai'u wa indana anna syai'a huwa al-mawjud al-kainu fi khariji wujudi. Dalam Jawharah sebutkan pada ta'rif syai', syai' ni kena pada mawjud saja, betul tak? Kena pada mawjud saja. Jadi adakah ilmu berta'alluq dengan syai', yakni al-mawjud faqat? Tidak. Syai' di sini dengan makna umum, bukan dengan makna istilah. Dengan makna umum, syai' dengan maksud segala sesuatu, sama ada mawjud atau tidak mawjud. Sebab tu buat penjagaan orang satu tu. Sebab dalam syai' dalam kita baca dalam Jawharah dulu, rujuk pada al-mawjud al-kharij, itu syai'. Tapi syai' di sini dengan makna umum, dengan syai' dengan maksud bahasa, sesuatu tak kira benda ada atau tak ada, ilmu Tuhan berta'alluq dengannya. Okay. Kadza qala al-Kamal, begitulah berkata oleh al-Kamal, Kamal Ibn Ummam. Ini ulama mazhab al-Hanafi, Kamaluddin Ibn Ummam, Kamal Ibn Ummam. Ini ta'rif yang dibawa oleh Syekh Kamal Ibn Ummam. Antaranya dia buat syarah kepada
sa'du. Ini lagi elok takrif ini daripada barang yang berkatakannya oleh Sa'duddin Taftazani, daripada ta'rif Sa'duddin Taftazani. Wa ghairuhu, dan selain daripada Sa'duddin, min annahu, bahawa semuanya ilmu itu. Ini biasa ta'rif yang kita maklum ni, masyhur. Ta'rif Sa'duddin dan ulama lain, dia ta'rifkan ilmu min annahu sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala yang kashifu bihal ma'lumu ala ma huwa bihi. Sifat yang bangsa ada, yang ada ia pada Allah Ta'ala, sifat Allah yang kashifu, bentuk ta'ala dia yang kashifu bihal ma'lum, nyata dengannya benda maklum, nyata dengan benda, dengannya ta'alluq ilmu tadi, benda yang berta'alluq dengan oleh ilmu. Ilmu lah, sesuatu tu nyata dengannya ala ma huwa bihi, mengikut apa yang adalah ia dengannya, iaitu ala haqiqatihi, ikut hakikat sebenarnya. Okey, ini takrif yang biasa kita dengar lah. Tapi kata Syekh Bajuri, takrif Kamal Ibn Umar tu lebih ahsan daripada takrif Sa'duddin ni. Kenapa? Kerana takrif Sa'duddin ni li'annahu qad i'turida 'alaihi biwujud. Kerana dibangkang, sungguhnya dibangkang di atas takrif ini dengan banyak aspek, banyak wajah. Takrif ini kalau kita nak kritik, boleh kritik banyak. Minha antaranya, minha anna ta'bira bil inkishafi. Ta'bir kita gunakan ibarat ayat dengan inkishaf tu, yang kashifu bihal ma'lum. Ta'bir dengan inkishaf yuhimu sabqal khafa, memberi waham akan terdahulu oleh tersembunyi. Bila kata tersingkap, nyata, maknanya bila nyata, maknanya sebelum tu dah nyata kan? Lazim bila kata inkishaf kan mutawa'ah, inkashafa, infa'ala wazan mutawa'ah. Mutawa'ah ni husulul syai', hasil sesuatu, hasil sesuatu, maknanya sebelum tu ada sesuatu baru terhasil. Kasartu zujaja, aku pecahkan kaca. Fan kasara zujaj, maka terpecah kaca. Terpecah tu mutawa'ah daripada kasarus. Jadi terpecah tu hasil daripada memecahkan aku, maka kaca terpecah. Inkashafa yang kashifu, inkishaf ni faham daripada ta'bir inkishaf seakan terdahulu, ternyata, nyata dengannya, terangkat hijab, jelas dengannya, makna faham sebelum tu seakan tak jelas. Li'annahu zuhuru syai' ba'da khafa'ihi, kerana inkishaf tu nyatanya sesuatu setelah tersembunyi. Setelah tersembunyi baru nyata, baru terangkat hijab. Wa dzalika yaqtabi sabqal jahli, itu memberi faham secara tidak langsung terdahulu oleh jahil. Beri faham seakan dah tahu dulu baru tahu. Dan betul ke gitu? Bolehkah kata ilmu Tuhan tu yang kashifu dengan makna itu? Dengan makna itu wa huwa muhalun 'alaihi ta'ala, itu mustahil dah Tuhan. Okay. Jadi ta'bir dengan inkishaf tu ada kritikan satu. Wa minha ay wa minal wujuh i'tirad anna ta'bir bil ma'lumi yaqtadi anna sifatal ma'lumiyah thabitatun lahu qabla al-inkishaf. Ta'bir mengguna kalimah yang kashifu biha al-ma'lum. Ta'bir dengan maklum itu memberi faham bahawa sifat ma'lumiyah, kaunuhu ma'luman, ma'lumiyah yang maklum, ternyata dengannya al-ma'lum. Maklum tu, sifat maklumiyah itu sabit dah sebelum tersikat, sebelum nyata. Kalau kita terjemah sifat yang bangsa ada yang daripada Tuhan, yang nyata dengannya perkara yang maklum.
Maklum ni telah maklum. Telah maklum maknanya maklum dulu baru nyata. Benda itu sabit dulu baru nyata. Maklum. Maklum lagi, tahu dah. Dah. Baru kau baru nyata. Jadi tampil dengan maklum seakan bagi faham sifat maklum yang tu sabit dulu sebelum berlaku inkishaf. Ma'a wal halan, dalam keadaan sebenarnya annaha la tasbutu lahu illa ba'dahu. Wal hal, sebenarnya sifat maklumiyah ni tidak sabit kecuali selepas inkishaf. Nyata tu hanya selepas nyata baru maklum. Tak, kalau maklum dah, lepas tu baru nyata. Orang panggil apa? Maklum dah baru nyata. Tahsil hasil. Maklum dah, nyata pula. Nyata dah maklum. Tahsilul hasil. Jadi padahal nyata tu pada nyata tu maklum. Dengan nyata termaklum. Wa illa jika tidak, jika kita kata maklumiyah tu sabit dah, kemudian baru sabit inkishaf, lakana inkishafuhu tahsilan lil hasil. Maka inkishaf itu tahsil hasil. Dah benda maklum dah, baru terhasil inkishaf, baru nyata benda yang telah tahu. Dah nyata apa? Nyata benda yang telah tahu. Dah nyata belum tahu, hasil benda yang telah hasil dah. Tahsilul hasil. Wa huwa muhal mustahil ke. Itu wajah kedua, i'tiraf. Wa minha, dan daripada wajah-wajah i'tiraf, annal ma'luma mushtaqun minal ilmi. Disebut yang kashifu bihal ma'lumu. Kalimah ma'lum tu, ni atas kalimah ma'lum juga, tadi ma'lum juga. Atas kalimah ma'lum itu, ma'lum mushtaqun minal ilm. Maf'ul diambil daripada masdar al-ilm. Dari segi binaan kalimah, al-ma'lum mushtaqun minal ilmi, isim maf'ul tu kan. Wal mushtaqu mutawaqqifun 'ala al-mushtaqi minhu. Nak faham mushtaq, kena faham mushtaqi minhu, kalimah yang diistiqaq daripadanya. Nak faham kalimah terbitan, tu mushtaq, kena faham kalimah asal, tu mushtaq tu. Tengok tu senang sikit. Nak faham mushtaq, kalimah terbitan, kena faham kalimah asal. Nak faham maklum yang maf'ul, kena faham masdar dia yang kalimah asal itu ilmu. Dan ilmu tu ditakrif by sifatul wujud yang kasyifun maklum. Dalam takrif ada kalimah yang berkait dengan mu'arraf. Wa minal muqarrari, dan daripada perkara kaedah yang telah takrif, yang telah tetap, annal mu'arrafa mutawaqqifun 'ala ta'rifihi. Mu'arraf, benda yang kita nak takrif itu berhajat di atas takrif dia. Kita nak takrif sesuatu al-insan, apa insan tu nak tahu dia, kena tengok takrif dia. Hayawan natiq, itu takrif dia. Tapi waqad akhadha fihi ma huwa mutawaqqifun alaih, telah mengambil padanya, pada takrif itu, barang yang terhentinya atasnya, atas barang tadi. Dalam takrif itu ada perkara yang berhajat kepada tahu mu'arraf. Al-ilmu sifatul wujudiyah tu yang kasyifu bihal ma'lum. Ma'lum tu apa? Mustaq daripada ilmu. Ilmu tu apa? Takrif tadi yang kasyifu ma'lum. Al-ilmu sifatun yang kasyifu bihal ma'lum. Maklum tu apa? Maklum tu mustaq daripada ilmu. Ilmu tu apa? Tak. Jadi putus, berpusing. Fa'addal amru ila anna kullam minhuma, maka membawalah perkara kepada setiap daripada keduanya mutawaqqifun 'alal akhar. Nak tahu ilmu kena tahu maklum, nak tahu maklum kena tahu ilmu. Wa huwa dawrun, ni bagi daur, pusing, putus. Hak ni cacat illah dalam bab ta'rif. Dia merosakkan ta'rif itu. Jadi patutnya tak boleh buat ta'rif itu. Kritikan dari segi ta'rif ni. Wa qad ujiba an hadhihi al-umuri, dan sesungguhnya
jawab daripada perkara-perkara ni. Takrif yang masyhur ni ada jawapan ke? Wajah-wajah i'tiraf tadi ada jawapannya. Ada? Ada buat, ada nota kaki dah, ada hasyiah dah, hamish. Wa qad ujiba an hadhihi al-umur. Antaranya wa ujiba ada banyak tu. Inkishaf tu maksudnya tamyiz dengan usul. Inkishaf bukan makna nyata setelah tersembunyi. Inkishaf maksud terbeza atau terhasil. Hasil tak ada terdahulu khaf lah. Tapi ada iham lagi, tak kuat juga. Lepas tu maklum pula. Maklum tu isim maf'ul daripada ilmu yang ditahu ataupun yang diketahui. Bukan maksud hak benda hak tahu dah, tapi benda yang ma min sya'nihi an yu'lam. Dia yang boleh tahu. Bukan tahu dah, benda yang boleh diketahui. Ma min sya'nihi an yu'lam. Lepas tu jawapan daripada ta'rif dua tadi, jihad mufakkar. Hak ni ta'rif apa ni, ilmu pihak satu, apa ni mu'arraf satu pihak, ta'rif pihak yang berbeza. Maka bila jihad mufakkar tak jadi dua. Yang satu jihad yang akan menyebabkan jadi dua saja. Tak apalah. Dia dah musannif Imam Bajuri tak jawab panjang lah, dia biar gitu. Dalam hasyiah Syekh Al-Babi ada sebut wa qad ujiba an hadhihi al-umuri lakin ma la yahtaju li jawabi aw la mimma yahtaju lahu aw ay li jawab. Sebab itu Imam Bajuri kata, tetapi perkara yang tidak berhajat kepada jawapan lagi aula daripada perkara yang berhajat pada jawapan. Mana takrif Kamal Ibn Umar. Takrif Kamal Ibn Umar tak ada perlu tak ada i'tiraf, tak ada jawab apa-apa. Sempurnalah kira. Sempurna sekadar manusia lah. Jadi kiranya tak ada i'tiraf, mana tak ada. Hak daripada takrif Sa'duddin Taftazani ni ada i'tiraf mana. Jadi benda hak tak berhajat pada jawapan kepada kritikan lagi molek daripada takrif yang ada perlu jawab kepada kritikan. Itu je. Sebab tu dia pilih takrif Kamal Ibn Umar. Wa fi qawlihim tata'allaqu bisyai'i ila akhirih. Masih dibincang pada takrif lagi, tata'allaqu bisyai'i ala wajhi al-ihatah. Bertakluk dengan sesuatu atas jalan meliputi, atas hakikat sebenar tanpa terdahulu oleh tersembunyi. Pada perkataan mereka tata'allaqu bi syai'in ila akhirih, ay yankashifu bihal ma'lum ila akhirih aw yankashifu bihal ma'lum ila akhirih. Sama ada pada ta'rif Kamal Ibn Umar ataupun Sa'duddin Taftazani tadi. Pada perkataan mereka itu isyaratun ila ta'alluqihi at-tanjiziyil qadim, mengisyaratkan kepada ta'alluq ilmu yang bangsa tanjizil qadim. Dengan ilmu inilah, dengannya nyata segala sesuatu di atas hakikat sebenarnya tanpa terdahulu oleh sembunyi. Nyata sesuatu itu merujuk kepada tanjizil qadim, nyata yang telah sejak azali secara langsung, nyata secara langsung, secara terus sejak azali lagi. Itu maksud tanjizil qadim. Wa huwa ta'alluquhu bi syai'i bil fi'li azalan, iaitu ta'alluq ilmu tadi dengan sesuatu secara subuhti. Ta'alluq secara subuhti maknanya ta'alluq berta'alluq secara langsung. Tak, bukan mampu ataupun layak, bukan. Subuhti ilmu berta'alluq, tahu subuhti langsung azalan, bila sejak azali lagi. Ni hak dia kata tengah, dia kata al-a'yan sabitah ni, a'yan sabitah di sisi ahli sufi ni, iaitu qadim dari segi mana? Qadim dari segi ta'alluq ilmu Tuhan tu, bukan diri sesuatu tu qadim. Diri yang
katakanlah Nur Muhammad ke apa, bukan diri tu qadim, nampak? Tetapi bertakluk ilmu sejak azali tu. Bertakluk ilmu tu dia ada tak? Tak ada. Tak ada. Kalau gitu, semua makhluk, semua alam ni dalam ilmu Tuhan. Qadim dengan maksud azali, dengan maksud dah bertakluk ilmu Tuhan dengan segala sesuatu. Kok pihak tu je. Kok pihak tu. Adapun wujud fil ayan ataupun lahir zuhur al makhluk itu, Nur Muhammad ke apa, itu makhluk. Itu makhluk. Nampak? Ni jadi atas jalan tertakluknya sesuatu itu dengan ilmu Allah Ta'ala yang qadim, nisbah qadim, yang dinamakan sebagai al-a'yan al-thabitah, ataupun dimakai maqam wahdiyah. Wahdiyah. Kalau ahadiyah tak ada. Dia Allah Ta'ala bertunggalan dengan keesaan dia, itu tak ada. Tapi apa nama ni, bila melihat kepada segala sesuatu ada dalam ilmu Tuhan sejak azali itu, hak tu dari pihak tu je. Tapi tak boleh nama benda tu qadim dengan maksud benda Nur Muhammad ke alam ke, tak boleh nama qadim. Tak boleh beritahu qadim. Tak. Dari segi ta'alluq, dia semua ta'alluq ilmu Allah Ta'ala ni tak jizi qadim maka. Tapi hakikat sesuatu itu wujud apabila Allah Ta'ala mengadakannya. Apabila Allah Ta'ala mengadakannya. Okey. Apa dia Imam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Imam Ibn Athaillah kata al-aqwan thabitatun bi itsbatihi mamhuwatun bi ahadiyati dzatihi. Dalam hikam dia kata al-aqwan thabitah, segala makhluk ni sabit dia bi itsbatihi, dengan Allah Ta'ala mensabit, menciptakan, mengimdadkan dengan wujud. Allah menciptakan, bukan dia wujud dengan sendiri alam, tidak. Mamhuwatun bi ahadiyati dzatihi, mamhuwatun bi ahadiyati dzatihi, tapi dia itu lenyap, terpadam dengan keesaan zat. Bila tengok kepada maqam ahadiyah, ketika tiada makhluk, pada azali Allah bertunggalan, kan Allah walam yakun syai'un ma'ahu, maka Allah Ta'ala esa, maka makhluk sebenarnya kalau ikut dia tidak ada lah, kecuali adanya itu dengan Allah mengadakan. Okay. Sebab itu dalam syarah hikam Syekh As-Sindi dia kata thubutihal 'aridi la yumkan. Subut aqwan ni sabit aridi, sabit dia itu diciptakan, wujudnya itu Allah yang mewujudkan, Allah yang menciptakan. La yuka itu maklum. Wa man ankara dzalika fa huwa jahilun. Syekh Sindi kata barang siapa yang menafikan, mengingkari sabit subut aridi bagi akuan, bagi makhluk, orang itu jahil. Golongan-golongan yang nak menafikan wujud makhluk ini, jaga-jaga. Orang itu jahil. Okay. Dia bila kita baca tulisan-tulisan ulama sufi tanpa melihat dalam kacamata tauhid, jadi gitu lah. akan jadi mengarut sekali. Kata dia wa huwa ta'alluquhu bi syai' fil fi'li azalan wa laysa lahu illa hadha ta'alluqu. Tiada bagi Allah, tiada bagi ilmu kecuali ta'alluq ini. Dalam sifat ilmu ta'alluqnya satu, iaitu ta'alluq tanjizi qadim. Falaysa lahu ta'alluqun suluhiyyun qadim.
tiada bagi ilmu ta'alluq suluhi qadim wala tanjiziyun hadith. Tak ada tanjizi hadith. Tak ada dengan makna layak Tuhan tahu sejak azali, tak ada. Ataupun Tuhan tahu bila itu berlaku, tanjizi hadis. Ada. Khilafan liman za'ama anna lahu dhalik, menyalahi bagi orang yang menyangka baginya, bagi ilmu tu ada demikian. Dia kata Tuhan boleh tahu. Dia tak tahu lagi. Ni boleh buat ada kufur ni. Dia kata al-qaul bil bada'. Al-bada' ni makna Tuhan baru tahu. Belum tu tak tahu lagi. Tak. Makna sebelum ilmu bertakluk, ilmu tu boleh bertakluk, lepas tu baru bertakluk. Lima yalzamu alaihi min ittisafihi ta'ala bil jahli, kerana barang yang lazim lazim daripada bersifatnya Tuhan dengan jahil. Maknanya kalau kata boleh tahu lagi. Tahu ni. Kita boleh tahu. Kita boleh jadi pandai. Mana pandai? Pandai ni. Kita boleh tahu. Kita boleh jawab ke soalan ni kalau kita belajar. Dan kita boleh jawab lagi. Kita tahu tentang sesuatu kalau kita belajar, kita masuk ni, kita boleh jadi contohnya alim lah. Dan kita alim, tidak alim, maknanya tidak lagi, itu jahil lagi. Tuhan boleh tahu, masa boleh tahu lagi. Tak tahu lagi ya. Tak tahu tu jahil. Nampak? Dan boleh ke kata Tuhan boleh tahu? Oh, boleh tahu. Ini sebuah jahil ke Tuhan. Dah tahu seperti tak ada boleh-boleh dah. Lakinnahu yata'allaqu bisyai'i qabla wujudihi ala wajhin annahu sayakun. Tetapi ilmu itu bertakluk dengan sesuatu sebelum wujudnya sesuatu atas jalan bahawa sesuatu itu akan ada. Dan kalau sebelum ada alam ni tak ada lagi. Ilmu Tuhan bertakluk sejak azali. Masa azali belum ada alam. Masa azali tu, masa tu kita ambil, kalau tidak azali tak ada masa. Sejak azali tu belum ada masa, belum ada alam. Dan kita kata ilmu Tuhan bertakluk sejak azali. Dan bertakluk dengan apa? Makhluk ada lagi. Tahu apa? Tahu dengan apa yang akan berlaku pada makhluk. Apa yang akan berlaku tu tak berlaku lagi, tapi Tuhan tahu dah. Hadis maklumkan Allah Ta'ala menuliskan maqadir kulli syai' qabla an yakhluqa al-alam. Allah Ta'ala dah tetapkan tulis segala ketentuan makhluk sebelum dia cipta alam. Wa ba'da wujudihi ala wajhin annahu kan. Dan setelah ada bertakluk ilmu Tuhan, setelah ada itu atas wajah bahawa benda itu sebegitu adanya, berlaku gitulah. Okey, jadi annahu sayakun dengan annahu kana. Annahu sayakun sebelum ada. Sesuatu tu sebelum ada, maka Tuhan tahu macam mana akan adanya. Kalau telah ada, Tuhan tahu bagaimana telah adanya ia. Sayakun dengan kana tu, fattabiru bi kana aw sayakun innama huwa bi'tibari ma'lum. Akan berlaku dan telah berlaku, Tuhan tahu. Jihad tahu atau jihad telah berlaku akan berlaku ni jelas jihad makhluk, pihak makhluk. Hak ni hak akan atau telah, bukan pada pihak ilmu Tuhan. Pihak ilmu Tuhan tak ada telah, tak ada akan. Hak telah dan akan ni pada pihak maklum tu sendiri. Hak makhluk tadi lah, maklum. Innama huwa bi'tibari maklum la bi'tibari ilmi. Bukan melihat kepada sifat ilmu Tuhan. Sebab tu hak azali. Hak ni yang kita kata Nabi SAW Isra Mi'raj, Nabi yang naik ke langit itu, ke Sidratul Muntaha, Nabi yang bertempat, Tuhan tidak bertempat. Berbeza jihad tu, ni makhluk bertempat, Tuhan tidak bertempat. Ada juga orang payah nak faham gitu. Payah nak faham. Payah nak faham. Kita ajak dah mari nak bermuzakarah, tak bermuzakarah. Tak bermuzakarah.
pelik. Tak pelik. Pihak yang berkuasa, Nabi yang Sidratul Muntaha, pihak Nabi bertempat, pihak Allah tak ada tempat. Ilmu Allah Ta'ala tak ada kait sebelum dan selepas, akan berlaku dan telah berlaku. Hak maklum itu, muta'allaq ilmu itu, hak tu yang telah berlaku, akan berlaku. Faedah tu, ini satu faedah. Qama rajulun ila ibni Syajari, telah berdiri seorang lelaki kepada Ibnu Syajari, wa huwa ala kursiyyihi lil wa'dhi. Ini seorang ulama lah, namanya Ibnu Syajari. Dia duduk di atas kursinya untuk wa'z, tazkirah lah, memberi peringatan. Yaqra'u tafsira qawlihi ta'ala. Ketika itu Syekh Ibnu Syajari membacakan firman Allah Ta'ala, kulla yawmin huwa fi sya'n. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari adalah ia Allah dalam sya'n, dalam keadaan. Dalam keadaan, fi sya'n, dalam keadaan, pada keadaan, dalam keadaan apa? Fi sya'n adalah ia pada keadaan. Wa waqafa ala ra'sihi, lelaki tadi berdiri di atas kepala, bangun berdiri ya. Waqafa ala ra'sihi maknanya bangun berdiri. Faqala ya hadha, wahai tuan, fama yaf'alu rabbuka al'ana, apa yang dibuat oleh Tuhan kamu sekarang? Dan Tuhan buat apa? Kullu yawmin huwa fi sya'n, setiap hari dia itu dalam pada keadaan ini. Dan Tuhan buat apa sekarang ni? Fama yaf'alu rabbuka al'an, fasakata wa bata mahmuman. Diam Ibnu Syajari. Ibnu Syajari tak jawab, dia tak jawab mana, tak tahu. Wa bata mahmuman, lalu dia tidur dalam keadaan keluh kesah, dalam keadaan keluh kesah. Mahmum makna apa nama ni? Ham, rasa gelisah lah, keadaan hati resah. Maka fara'an Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dia pun melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Fadzakara lahu dzalik wa sa'alahu, lalu Ibnu Syajari sebut kepada baginda Nabi kisah orang tanya tadi, dan dia pun tanya Rasulullah lah. Apa jawapannya Rasulullah? Faqala lahu, berkata baginda Nabi kepadanya, innas sa'ila laka al-khadaru, yang tanya kepada kamu itu ialah Nabi Khidir. Yang tanya kepada kamu itu Nabi Khidir. Ini antara cerita-cerita Nabi Khidir ni. Ulama sufi kata hidup lagi. Sebab banyak sangat diceritakan orang bertemu dengan Khidir. Antaranya ni lah, yang bertanya kepada kamu tu Khidir. Wa innahu saya'ud, dan dia akan kembali balik. Tanya, faqul lahu, beritahu kepada dia, jawab kepada dia. Beritahu maknanya atas jawapan, akan sebagai jawapan. Soal ma yaf'alu rabbuka al'an, jawab dia, syu'unun yubdiha wa la yabtadiha, yakhfadu aqwaman wa yarfa'u akharin. Syu'unun yubdiha, perkara-perkara yang Allah Ta'ala zahirkan, nyatakan, wala yabtadiha, tapi bukan Tuhan baru mengetahuinya. Tuhan hanya menyatakan perkara-perkara itu, menzahirkan perkara-perkara itu, bukan dia baru tahu perkara itu. Yakhfadu aqwaman, Allah Ta'ala merendahkan satu golongan, wa yarfa'u akharin, yang dia mengangkat golongan yang lain. Golongan-golongan yang sesat dalam akidahnya Tuhan rendahkan mereka, dan Tuhan angkat orang-orang yang mengangkatkan akidah yang betul. Maknanya Tuhan angkat satu kaum, Tuhan angkat, ada kaum lain Tuhan rendahkan. Nak tolak kepada akidah yang mengatakan al-badat ni lah, al-qaul bil badat, yang kata Tuhan hanya tahu bila berlaku. Tuhan hanya tahu bila berlaku. Sebab kalau Tuhan tahu dah, maknanya seakan-akan Tuhan paksa. Tuhan tahu dah, tiba-tiba kau tahu tu duk molek.
Tak boleh. Maknanya Tuhan redha pula. Redha dalam maksiat. Ai tak boleh tu. Ni pandangan sebahagian Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah. Dia kata kalau gitu Tuhan seakan redha dengan berlaku maksiat. Jadi maksiat tu Tuhan tahu tu setelah berlaku. Berlaku betul. Orang maksiat kata Tuhan kan? Bukan Tuhan tahu sebab Tuhan tahu apa bila tiba-tiba tak halal. Maka Tuhan seakan redha dengan maksiat. Wala yarda li ibadihi kufr. Allah tak redha dengan hamba-Nya kekufuran. Dia tujuan nak membersihkan Allah Ta'ala, tapi dia jatuh dalam benda lagi besar, iaitu menghadkan sebuah kudrat Tuhan, menafikan mutlak kudrat Allah Ta'ala, kudrat Allah yang mutlak. Fa asbaha masruran. Lalu Ibnu Syajari bangun dalam keadaan gembira. Adalah jawapan. Fa atahu. Lalu orang tadi, orang yang tanya dalam majlis sebelum tu, ma sya'nu rabbukal an tu, wa a'ada alaihi soal, dia ulang balik soalan. Fa ajabahu bidzalik. Ibnu Syajari pun jawab dengan jawapan tu, syu'unun yubdiha wa la yabtadiha. Maknanya soalan daripada nama kita tu, apa Tuhan buat sekarang? Ma sya'nu rabbukal an, apakah Tuhan buat sekarang? Jawapannya, Allah Ta'ala sekarang menzahirkan apa yang Dia telah letakkan. Allah Ta'ala menunjukkan dan menzahirkan apa yang telah hadir. Hak telah hadir itu telah maklum tak? Bukan Tuhan baru tahu. Itu maksudnya. Faqala lahu, berkata lelaki tadi kepada Ibnu Syajari, salli ala man 'allamak, selawatlah kamu kepada orang yang mengajar kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Mana kita tahu dah. Hak beritahu dia tu dalam mimpi tu Nabi. Dia suruh selawat. Selawatlah kepada orang yang mengajar kamu. Wa sarafa musri'an, lalu dia pun beredar dengan cepat. Beredar dengan cepat. Intaha bi. Ini cerita yang apa nama ni, dari segi riwayatnya pun daripada mana tak nyatalah sini, tapi sekadar nak menceritakan istiqnas dan juga nak ambil pengajaran daripada cerita ni lah. Hakikat sebenar ilmu tu maklum dalam ilmu kalam, cuma ulama bawa cerita-cerita ni sebagai istiqnas dan juga menyebutkan hikayat-hikayat berkaitan dengan perkara ini, tunjukkan bahawa akidah yang ahli sunnah ni betul lah. Intaha. Apa maksud syu'unun yubdihan? Wal muradu bisyu'uni al-ahwal. Maksud syu'un itu ahwal, keadaan-keadaan. Allah Ta'ala menzahirkan keadaan, hujan tak hujan, tak jam tak jam, Tuhan yang menzahirkan. Wa qawluhu yubdiha ay yuzhibuha, Allah menzahirkan. Wa qawluhu la wa la yabtadiha, bukan Tuhan baru mengetahui perkara tadi. Ay la yasta'nifuha ilman, bukan dia baru mengetahuinya dari segi ilmu. Bila berlaku baru Tuhan tahu dah. Hak tu pandangan golongan-golongan sesat yang kata Tuhan hanya tahu setelah berlaku. Fa makna qawlihi, maka makna firman Allah tadi, kullu yaumin huwa fi sya'n, makna dia kullu waqtin huwa fi amrin yuzhiruhu ala wafqi ilmihi. Setiap waktu Allah pada sesuatu yang dia zahirkannya mengikut ilmunya, wa iradatihi, dan kehendak dia azalnya. Setiap waktu tu Allah Ta'ala menzahirkan sesuatu mengikut apa yang telah ditetap pada ilmu dan kehendaknya. Itu je. Fatadabbar, maka hendaklah kamu tadabbur. Qawluhu al-muta'alifu wallahu a'lam. Tuhan kita tahu sekarang hak dulu, hak sekarang akan datang. Maknanya dari segi Tuhan dia tahu belah kita. Maknanya tidak ada ruang, maknanya tidak ada pada konsep ruang dan masa dalamnya konsep dia. Jadi di sisi kata kita dia ada masa ni, macam mana konsep tu?
Tak ada soalan. Tak ada soalan. Soalan dia mana? Soalan dia. Di sebuah Tuhan, dia tidak ada konsep, maknanya dia tetap ada pada ruang masa dan juga Tempat. lah. Dan sekadar ilmu dia juga ni adalah maknanya lepas sekarang akan datang sama je bagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak tengok dari segi perspektif tu, dari segi kuasa Sat. Dari segi mana? Dari segi Tuhan ke dari segi kita? Dari segi kita. Dari segi kita ada ruang masa dan tempat. Apa yang berlaku pada kita itu ialah benda yang Tuhan zahirkan, yang telah terletak dalam ilmu dia. Zahir di kita pada masa, ruang dan tempat yang Tuhan nak, ketika Tuhan nak. Lalu isu Dari segi Tuhan maknanya sama je lah. Maknanya hak lepas, hak akan datang, hak sekarang, dia macam tu lah. Gitu tak lah. ada terikat. Tak ada terikat. Mana? Tak faham ni. Filem ada dah siap dah. Lepas tu nak baca je. Baca tu ambil masa. Dah kata sejam. Plot mana itu berlaku bila dalam masa sejam tu. Ikut masa dia tu lah. Filem siap dah. Faham tak? Waktu tu ni sebuah makhluk lah. Plot cerita perjalanan alam ni Tuhan tahu dah. Bila berlaku, Allah Ta'ala zahirkan ketika dan saat ni. Di mana? Berlaku pada apa? Pada makhluk. Betul? Dari segi Tuhan kita tak tahu. Itu sekadar yang diberitahu. Segala ketentuan makhluk telah tercatat, telah selesai. Adapun pada kita je, kita melihat dan menerima apa yang Tuhan tentukan. Tapi tidak jadi masalah ini. Dia tidak menafikan usaha dan tidak menafikan kita disuruh untuk beribadat. Betul tak? Ibadat dan usaha kita pun itu juga ketentuan Tuhan. Gimana? Dia banyak video ni saya bicara dapat konsep sebuah hak. Dia konsep masa, maknanya benda ni dia faham dari segi masa benda dia faham, dia lebih faham pada masa dia. Apa itu masa? Dia panggil time space. Time space. Space satu, time satu, gabung pun time space. Time space itu nak pegang konsep masa dan tempat sendiri. Masa dan tempat tu dia makhluk lagi tu. Bincang ni makhluk dia. Jadi dia tegang mana-mana tu. Ada masalah betul tak tahu tu. Itu teori sebab tidak ada pembuktian secara zahir. Secara fakta yang tepat. Tapi mereka buat teori macam-macam teori. Bincang ni masa dan juga ruang. Masa, ruang dan tempat. Betul ada 4th dimension, 5th dimension, 6th dimension, 10th dimension, banyak dimensi-dimensi